Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita masih lagi diberi kesihatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesempatan masa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita manusia yang menghargai masa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita manusia yang menggunakan masa itu dengan perkara-perkara yang memberi faedah. Maka insya-Allah pada hari ini, hari Khamis ini, kita akan isi sedikit masa dan ruang yang ada ini untuk kita berkongsi ilmu, berkongsi maklumat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah pada hari ini saya akan membaca kitab Penawar Bagi Hati ini yang saya berkuliah di Surau Banggul Kapas, Marang, Terengganu sebagai sambungan dalam tempoh perintah kawalan pergerakan ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua memperolehi manfaat daripadanya. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bab yang ke-9 pada menyatakan redha dengan qada Allah Ta'ala. Bab yang ke-9 ini salah satu daripada topik perbahasan di dalam kitab Penawar Bagi Hati ini, di mana topik ini adalah merupakan topik yang hampir-hampir kepada penghujung pada kitab ini, membicarakan berkenaan dengan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala, redha dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah sebenarnya tujuan hidup kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pertama sekali kita sedar, pertama sekali harus kena kita sedari bahawasanya kita ni siapa. Kita ni adalah merupakan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ni yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menjadikan kita, Allah yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan segala urusan kita. Artinya, sebelum dijadikan, sebelum kita ni dilahirkan ke dunia, sebelum kita dilahirkan oleh mak kita ke dunia ini, telah pun ditentukan secara sempurna keadaan diri kita, telah ditentukan secara lengkap daripada kita keluar ke dunia, dilahirkan ke dunia, sehinggalah kita mati, sehinggalah kita menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan telah diketahui oleh Allah, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
sama ada kita ni ahli syurga ataupun ahli neraka. Dan tapi semua ini dirahsiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita sedar bahawasanya kita ni adalah merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala, segala perkara yang berlaku atas diri kita, suka ke tidak suka ke, ini adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita redha, yang wajib kita terima di atas segala apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ni hamba, bila sebut kita ni hamba, sudah tentulah kita ada Tuhan kita yang memiliki kita. Pemilik kita ialah Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah ni dia Tuhan kita, atas kehendak dia lah dia nak buat apa saja atas diri kita. Maka kita orang sebagai hamba yang taat kepada Tuhan, dan Tuhan kita ni yang sebenar, Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, maka sudah tentulah kita akan redha, suka dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan ke atas diri kita, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan ke atas diri kita. Kerana kita sedar kita ni hamba. Kita ni hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita mari ke dunia ni, dilahirkan ke dunia ini, dilahirkan ke atas muka dunia ni, duduk atas dunia ni. Bumi Allah Ta'ala sedia. Tanah kita duduk di bumi Allah Ta'ala buat. Udara kita seduh, Allah Ta'ala buat. Kita minum air, Allah Ta'ala buat. Kita air setitik, kita tak pernah buat. Kita makan nasi, padi, Allah Ta'ala buat. Allah Ta'ala yang menumbuhkan. Mana semuanya kita menggantung harap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mana mungkin kita, bila Allah Ta'ala tentukan sesuatu atas diri kita, mana mungkin kita tidak munasabah untuk kita menentang, tidak munasabah untuk kita tidak terima. Sebaliknya kita kena terima dengan redha apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bab ini, bab yang ke-9 ini membicarakan bagaimana keadaan tentang mereka-mereka yang redha dengan apa yang telah diqadahkan oleh Allah, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahui oleh bahawasanya redha dengan qada Allah Ta'ala itu maknanya suka hati akan segala yang dikehendaki Allah Ta'ala, dan ketiadaan i'tiraf, yakni menyangkal akan segala yang diperlakukan Allah Ta'ala atas hambanya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini maksud ataupun konsep kepada redha itu. Jadi pengarang kitab ni dia kata, redha ni, redha dengan qada Allah Subhanahu wa ta'ala bermaksud redha dengan qada. Bila sebut redha dengan qada ni, qada ni apa? Qada ni apa? Qada ni kita percaya. Kita percaya bahawa Allah Ta'ala adalah zat yang berkuasa. Allah Ta'ala ni zat yang berkuasa, zat yang berkehendak di seluruh alam ini. Nak susun, untuk menentukan, untuk menyusun, untuk mengatur sesuatu yang ada di alam ini dengan kebijaksanaannya dan kehendaknya tanpa diganggu oleh kuasa lain. Yang tersebut qada dan qadar Allah. Qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala ni secara konsepnya kita percaya redha dengan qada Allah. Redha dengan qada ni artinya kita percaya dan kita yakin dan kita beriman bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala itu zat yang berkuasa. Dia zat yang berkuasa di seluruh alam ini, ke atas seluruh makhluk, baik manusia, baik binatang, baik tumbuh-tumbuhan, semua makhluk dunia ini, bumi, bukit, bukau, bulan, bintang, matahari, semua di bawah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menentukan, Allah Ta'ala menentukan, kita yakin bahawa Allah Ta'ala yang menentukan, menyusun, mengatur sesuatu yang ada di alam ini.
dengan kebijaksanaan dia, kebijaksanaan Allah, dan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala tanpa diganggu oleh kuasa lain. Hanya ketentuan Allah, kebijaksanaan Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tak ada orang yang boleh mempengaruhi keputusan Allah. Tidak ada orang yang boleh mempengaruhi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang boleh mengganggu gugat kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini mutlak, kuasa Allah taala yang mutlak, kehendak Allah Subhanahu wa taala yang mutlak, tidak dipengaruhi oleh sesuatu apapun. Melainkan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Melainkan itu adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini kita wajib kita yakin. Kena masuk kita redha dengan qada Allah. Jadi redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala, kata pengarang, suka hati. Maknanya, mana maksud. Ini definisi ataupun ta'arif ataupun maksud ataupun konsep yang dia beri. Suka hati, redha ni suka hati, gembira, tenang, itu redha. Suka hati, gembira, tenang, berlapang dada, boleh terima, tak ada masalah. Suka hati akan segala yang dikehendaki Allah Ta'ala. Maknanya, suka hati dengan apa yang ditentukan oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah. Terima belaka. Baik perkara itu kita suka, kita redha, kita suka hati, kita gembira, kita tenang. Ataupun juga perkara itu kita tak suka. Ataupun mungkin juga perkara tersebut kita tak beraya ataupun kita tak suka pun, orang yang beriman ni dia redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah orang yang beriman ini dia redha dengan Allah Subhanahu wa taala, dan bila mana dia redha dengan Allah Subhanahu wa taala, sama ada perkara itu baik, sama ada perkara itu dia rasa buruk pada perasaan dia, dia terima dia. Baik, buruk, dia redha dan dia syukur, serupa. Dia boleh kebaikan, dia redha, dia bersyukur. Dia boleh keburukan pun, dia redha dan dia bersyukur. Dia boleh musibah pun, dia redha dan dia bersyukur. Inilah dia orang yang redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi redha dengan qada Allah, suka hati, gembira, tenang, berlapang dada dengan ketentuan ataupun dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiadaan i'tirad, tidak, dan ketiadaan i'tirad akan segala yang diperlakukan Allah, dan ketiadaan i'tirad yakni menyangka akan segala yang diperlakukan Allah Ta'ala atas hamba-Nya, atas hamba. Jadi kita tidak menyangkal, tidak menyangka, tidak bersungguh, tidak komplain atas apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kita. Terima belaka. Kerana Allah Subhanahu wa taala dia buat sesuatu itu berdasarkan keadilannya. Dia buat sesuatu itu berdasarkan kehendaknya, bukan kehendak kita. Allah menentukan sesuatu, Allah susun sesuatu atas diri kita ni, Allah menentukan sesuatu atas diri kita ni bukan ikut kehendak kita, ikut kehendak dia, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebab muka dia Tuhan, dia Allah, maka sudah tentulah dia berhak atas kita. Jadi maka orang yang redha ni dia tidak menyangka, tak bersungguh. Allah Ta'ala beri dia senang, dia bersyukur. Allah Ta'ala beri dia susah pun dia bersyukur, tak bersungguh. Kadang-kadang kita ni macam-macam, tak kena, cuba tak kena. Beri macam ni kita komplain gini. Hujan, beri hujan sudah. Kalau mari panas, komplain kata panas. Bila turun hujan, komplain kata sejuk pula. Cuba tak kena. Ada pun orang yang redha, panas dia redha dengan panas itu. Kemudian mari hujan sejuk, redha dengan sejuk itu. Ini orang yang ni sekecil-kecil kan. Seraka-raka. Belum mari hujan yang besar-besar, belum mari hujan ataupun musibah yang besar-besar, ataupun bala yang besar-besar, maka sudah tentu orang yang beriman atas semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala dia redha, sungguh pun tidak, bahkan sentiasa mengucapkan alhamdulillah.
apa yang Allah Ta'ala tentukan, apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala takdirkan, dia bersyukur. Alhamdulillah, ini ketentuan daripada Allah. Kalau Allah Ta'ala beri ni'mat, kita bersyukur. Kalau Allah tambahkan lagi ni'mat. Kalau Allah Ta'ala beri ujian pun, kita bersyukur. Supaya dengan ujian itu, Allah Ta'ala beri kita pahala. Dengan ujian itu, Allah menghapuskan dosa. Mudah-mudahan. Dengan ujian itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengangkat ataupun meninggi kedudukan dan darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu berkenaan dengan ta'rif ataupun makna redha. Redha dengan qada Allah, dia ulang, redha dengan qada Allah Subhanahu Wa Ta'ala berarti kita ni suka, kita ni meniru, kita ni terima dengan sungguh-sungguh, berlapang dada, hati kita ni tenang menerima segala apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan tidak kita menyangkal apa yang diperlakukan oleh Allah atas kita, apa yang diperlakukan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Kita terima berlaku apa yang Allah Ta'ala tentukan kepada kita semua. Kerana ini adalah kehendak Allah, kuasa Allah, dan bukti kita redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kita tengok lagi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia kata lagi, dan bukan makna redha dengan qada itu bahawa tiada berasa sakit pada ketika kena bala. Dan bukanlah yang dimaksudkan dengan redha. Ini dia beri sikit penerangan. Tidaklah dikatakan redha itu bukan redha. Ini bukan redha, bukan termasuk, tidak termasuk dalam redha dengan qada. Dia kata bukan makna redha. Kadang-kadang hak inilah yang orang banyak salah faham. Ya. Dia kata bukan makna redha itu, bukan makna redha dengan qada itu bahawa tiada berasa sakit pada ketika kena bala. Bukan berarti bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala uji dengan sesuatu musibah, uji dengan suatu ujian, kita tak berasa sakit. Allah Ta'ala uji penyakit, kita berasa sakit dengan ujian itu, tetapi kita menerima kesakitan itu dengan hati yang syukur, dengan redha. Allah Ta'ala uji dengan sesuatu penyakit, kita terima dan kita redha. Bukan bermakna bila beri sakit tak boleh berasa sakit. Bila berlaku kematian, bukan bermakna tak boleh bersedih dengan kematian sesuatu kematian yang berlaku. Tapi sedih itu dalam keadaan kita redha. Orang yang mati ayah, orang yang mati mak bapa, orang yang mati orang yang dia sayang, sudah tentu dia berasa sedih. Tapi kesedihan itu tak sadar, tetapi kesedihan dalam keadaan kita redha dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita sayang pada orang yang meninggalkan kita, orang yang telah meninggal dunia, tetapi kita kena terima hakikat bahawa itu ketentuan daripada Allah. Kita redha. Kita sedih, tapi kita redha. Allah Ta'ala beri satu penyakit, sakit, tubuh badan sakit, tapi kita redha. Itu bermaksud, bukan bermakna beri sakit, tak berasa sakit. Bukan makna bila berlaku kematian, tak boleh sedih. Bukan, sedih digunakan, diharuskan bersedih, tapi bukan tentang kesedihan itu sehingga kita mempersoalkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan dengan kesedihan itu sehingga kita melakukan perkara-perkara yang memudaratkan diri. Itu tidak dibenarkan sama sekali. Bersedih itu sekadar dalam hati kita sedih, tapi kita terima hakikat bahawasanya itu ketentuan Allah dan kita redha. Kita menitis air mata, tapi dalam kita menitis air mata itu kita pasrah dan kita redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam kalau kita kena duri, kita jalan-jalan, kita lalu di jalanan, kita terpijak duri, automatik mulut kita akan sebut aduh sakit. Itu tak ada masalah. Bukan kata kita tak redha, kita nak sakit, kita kena duri sakit, kita bunyi automatik mulut kita bunyi aduh sakit. Itu tak ada masalah. Itu tidak menyalahi konsep redha akan Allah Ta'ala. Redha dengan qada. Tetap kita ada redha, kena satu ujian tapi kita terima dengan redha, dengan pasrah apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan lagi,
Dan bukan makna rada dengan qada itu meninggalkan mendoa dan berubat. Dan bukan makna rada dengan qada itu meninggalkan mendoa dan berubat. Dok reda, bukan maksud reda ni bukanlah yang dikatakan reda itu sehingga kan kita tidak berdoa dan bila sakit lagi tak berubat. Ini salah kita, salah faham banyak kita. Bukan kata bila kita memikir oleh kerana ketentuan Allah Ta'ala belaka dah, bila kita kata semua ni telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala belaka dah, maka tak perlu kita berdoa, Allah telah buat dah kelengkap belaka dah. Bukan begitu. Kita tanggungjawab kita minta dengan Allah, kita berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kepada kita kebaikan menurut kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang kita ni kebaikan menurut kita belum tentu kebaikan itu menurut Allah Ta'ala. Apa yang kita tengok baik belum tentu baik di sana. Apa yang kita rasa baik belum tentu baik di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Umpamanya orang yang Allah Ta'ala beri dia susuk, maknanya doklah senang sangat, doklah kaya raya, beri dia mana boleh makan, boleh pakai, boleh hidup, ada rumah, semua sederhana. Mungkin dengan Allah Ta'ala beri keadaan itu, kalau ikut dia memang dia nak rumah besar, kalau ikut dia nak piti banyak, kalau ikut dia nak segala-gala kemewahan, tapi Allah Ta'ala tak beri ke dia. Mungkin kalau Allah Ta'ala beri dia kemewahan, kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri dia harta benda, mungkin pada ketika tu dia lupa Allah, mungkin pada ketika itu dia tak pergi ke masjid, mungkin pada ketika itu dia tak sembahyang, mungkin pada ketika itu dia ingkar untuk bayar zakat, mungkin pada ketika itu harta digunakan untuk kemaksiatan. Itu mungkin dia nak mewah, pada pandangannya molek mewah ni, pada pandangan dia mungkin molek hidup senang kaya raya, tapi pada pandangan Allah, pada ketentuan penilaian Allah, orang ni tak sesuai beri harta banyak. Kalau beri harta banyak, leka dia. Orang ni tak sesuai beri kekayaan ke dia dan terlampau-lampau. Tak apa kalau beri kekayaan melampau-lampau, penuh hidup dia, sembahyang tak cara dah, masjid tak jauh itu dah. Maka pada ketika itu Allah Ta'ala beri dia sekadar kesederhanaan. Ada orang yang diberi kekayaan oleh Allah, dan orang yang gamah, orang yang kaya, dia menginfakkan harta dia yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu semua kehendak Allah, itu semua ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kita terima. Adapun kita ni sebagai hamba yang rada dengan qada Allah, maka kita berdoa. Orang yang rada dengan qada Allah ialah orang yang berdoa kepada Allah. Bukan bermakna orang yang rada dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia tak berdoa. Ad-du'a usilahul mu'min, doanya senjata kita, kekuatan kita beriman. Mudah-mudahan dengan doa, kalau ada takdir yang tak boleh ataupun takdir yang buruk, maka diubah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita, bertukar dengan kebaikan. Mudah-mudahan kita tanggung jawab. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia tak dedahkan rahsia sama ada kita ni ahli syurga atau ahli neraka. Allah tak dedahkan si fulan bin sebulan dia ni syurga, si fulan bin sebulan dia ni neraka. Rahsia Allah, Allah tak dedahkan. Kalau didedahkan, orang yang dia ni ahli syurga, suka hati dia, sehingga mungkin dia tak sembahyang pan, tahu dia syurga. Betul juga kalau dia ni ahli neraka, susah hati dia, maka dirahsiakan oleh Allah supaya kita terus berusaha, dan antara usahanya kita ialah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tak boleh lari daripada doa. Orang yang berada dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia tidak meninggalkan doa. Betul juga. Bukanlah bermaksud, bukanlah makna rada itu, bukanlah makna rada dengan qada itu dengan meninggalkan berdoa dan berubat. Bukan orang yang rada jika dia diberi sakit oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia tak berubat. Ini bukan rada. Orang tak rada. Orang yang tak rada dengan qada Allah. Orang yang rada dengan takdir, orang yang rada dengan qada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila mana Allah Ta'ala uji dia dengan kesakitan, maka dengan kesakitan itu dia pergi cari ubat, dia pergi ke klinik, dia pergi ke hospital, bertemu dengan doktor, doktor beri ubat dan dia makan ubat. Maka ini orang yang rada. Tak boleh kita kata
dah sakit ni tak boleh kita kata. Sakit ni Allah Ta'ala buat, tak biarlah, tak payah makan ubat dah. Ini salah. Ini bukan kata-kata yang benar. Orang yang redha, dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kesakitan. Beri satu penyakit, maka dia berikhtiar pergi bertemu dengan doktor, berikhtiar berjumpa dengan doktor, berikhtiar cari ubat, makan ubat, jaga pentalaran dan sebagainya. Maka ini adalah merupakan orang yang redha dengan qada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu penting. Bukan kata-kata bila Allah Ta'ala beri sakit, duduk di rumah saja, duduk tidur saja, tunggu sembuh sendiri. Ini bukan redha dengan qada. Ini seolah-olah kita ni tak redha. Orang yang diberi sakit oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sesuatu penyakit, dan dia tidak berusaha, berikhtiar untuk cari ubat, makan ubat, maka orang ni tak redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang redha, dia akan dicari ubat sebab Allah Ta'ala menyembuhkannya. Usaha dan ikhtiar tadi, dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ingat, kita ni dalam bab akidah, kalau akidah ni kita lari sikit, dia pergi ke lain. Kalau salah sikit pegangan, dia akan jadi ke Qadariyah. Kalau salah kau ni pula pergi ke Jabariyah pula. Kadang-kadang kita rasa Allah, kita sakit, biarlah sakit, biar Allah Ta'ala yang sembuhkan, tak payah makan ubat. Ini kita memang dia lari ke Jabariyah pula. Dan kita orang beriman juga, kita kena ingat, kita makan ubat ni, makan ubat yang menyembuhkan, tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menyembuhkan dengan ikhtiar kita makan ubat. Ini keyakinan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bukanlah yang dikatakan redha ni bila sakit tak pergi berubat. Redha, orang sakit maka dia pergi berubat. Itu orang yang redha. Jadi maknanya orang yang nak pergi hospital, kadang-kadang tengok syiar, tiap-tiap minggu ada temu janji, tiap-tiap bulan temu janji di hospital. Ini orang yang redha. Ini orang yang redha. Berapa banyak pahala ibu dia. Allah Ta'ala beri dia sakit, sehingga bila ada temu janji, seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali kena pergi temu janji, pergi pagi, petang baru boleh balik misalnya, tinggal kerja dan seumpamanya. Ataupun orang yang dialisis umpamanya, selang sehari kadang-kadang. Ini orang yang berusaha ni, dia berubat bila sakit ni, ini orang yang redha. Ini orang yang terima takdir Allah, orang yang terima ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita kena ambil lah kesimpulan itu. Kalau kita sakit, ubat, berusaha berikhtiar, kerana tiap-tiap penyakit itu ada ubatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Dan bukan makna redha dengan qada Allah membiarkan mudarat datang kepada diri engkau serta kuasa engkau menolongnya. Nabi sebut tadi, seperti patah balik yang tadi, iaitu bukan makna redha bila kena penyakit tak pergi berubat. Begitulah juga dalam situasi kita hari ini, berkenaan dengan situasi kita pada hari ini, iaitu kita sekarang ini berada dalam pandemik COVID-19. Orang ada segolongan, ada orang yang tertentu yang mungkin ada lah, yang tidak menerima vaksin. Sebenarnya orang yang tidak menerima vaksin ini, kita bimbang termasuk dalam golongan orang yang tidak redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila mana pihak berkuasa mengarahkan ataupun menentukan bahawa kita kena ambil vaksin, maka dia ambil vaksin tersebut, maka ini orang yang redha dengan ketentuan Allah. Kerana ambil vaksin itu satu ikhtiar, daripada pemerintah, satu ikhtiar daripada pihak yang berkuasa untuk memastikan kita ini diberi, dalam diri kita ni ada satu keimunan untuk kita dapat mencegah penyakit tersebut. Maka pada ketika itu
mengambil vaksin untuk COVID-19 ini, mereka yang mengambilnya adalah mereka yang redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah kita jadi orang yang menentang vaksin, jangan. Kita ambil. Orang yang beriman, orang yang beriman, orang yang redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu ikhtiar untuk mencegah COVID-19 ini, maka kita orang yang redha dengan Allah, kita akan ambil vaksin tersebut sebagai satu ikhtiar kita, sebagai satu usaha kita. Sebab itulah, ambillah. Saya nasihatlah kepada semua para penonton, kita bila kita boleh tarikh untuk divaksin, maka pergilah menerima vaksin tersebut dengan redha kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suka hati. Insya-Allah kita termasuk dalam orang yang redha. Orang yang orang yang menerima vaksin ini ialah orang yang redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada pahala di situ. Mudah-mudahan kita redha, kita ambil vaksin, kita redha dengan Allah. Mudah-mudahan kita boleh pahala. Ambil vaksin itu boleh pahala. Mudah-mudahan, insya-Allah. Dan bukan makna redha itu membiarkan mudarat datang kepada diri engkau serta kuasa engkau menolaknya. Bukan maksud redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala membiarkan kemudaratan berlaku. Bukan maksud redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala bila mana membiarkan kemudaratan berlaku kepada diri engkau ataupun membiarkan kemudaratan itu menular kepada orang lain. Ini bukan maksud redha. Sedangkan pada ketika itu kita berkemampuan untuk menolak kemudaratan itu. Ini bukan redha. Setengah orang, tak apa setengah orang, tak apa, tak kena jangan. Sebab itulah bagi saya, sebab itulah ada prinsip dalam Islam, la darara wa la dirar, ataupun ad-darar yuzalu, kemudaratan itu mesti dihilangkan. Dan bahkan perkara-perkara yang membawa kepada kemudaratan itu mesti dielakkan. Sebab itulah kita orang yang redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, orang yang redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala ialah mereka yang berusaha untuk mengelakkan kemudaratan. Mereka yang berusaha untuk menghalang daripada berlakunya kemudaratan. Mereka yang berusaha untuk menghilangkan kemudaratan. Mereka yang berusaha supaya kemudaratan itu tidak menular dalam masyarakat. Ini orang yang redha. Sebab itulah dalam konteks sekarang ini, dalam konteks pandemik COVID-19 ini, segala SOP ataupun peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh pihak KKM ataupun Kementerian Kesihatan ataupun pihak yang berkuasa, wajib kita patuhi, wajib kita ikuti. Segala peraturan yang telah ditentukan oleh pihak berkuasa untuk mengelakkan kemudaratan ini, maka wajib kita patuhi segala peraturan yang ditentukan oleh pihak berkuasa untuk memastikan COVID-19 ini dapat dihentikan. Wajib kita patuhi. Pakai mask, jangan pergi berkumpul, jangan berkumpul tempat ramai-ramai, kurangkan pergerakan, keluar bila perlu. Maka peraturan-peraturan ini mesti diikuti, wajib kita ikuti. Kenapa? Ad-darar yuzal, kemudaratan mesti dihilangkan. Karena inilah yang dikehendaki oleh mereka, oleh pihak berkuasa, supaya tidak berlaku kemudaratan kepada rakyat, supaya tidak berlaku kemudaratan kepada masyarakat, dan wajib kita patuh. Orang yang redha, orang yang patuh kepada SOP yang telah ditentukan oleh pihak berkuasa. Ini penting, ini faham. Orang yang faham Islam, insya-Allah dia ikut peraturan. Dan orang Islam ini orang yang patuh kepada peraturan. Orang Islam ini orang yang ikut peraturan. Dosa kita, berdosa yang amat besar bagi saya. Dosa kita bila mana kita
buat satu benda sehingga menimbulkan kemudaratan pada orang lain, bawa penyakit pada orang lain, kita berkumpul ramai-ramai sehingga menularnya penyakit, berdosa kita. Betul, kita kena berusaha membantu pihak berkuasa untuk memastikan pandemik ini segera berakhir. Dan kita bantulah dengan kita mematuhi SOP ini, mematuhi SOP ini juga, mematuhi peraturan kesihatan ini, termasuk dalam kategori redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal kita. Jangan kita berfikir, jangan kita buat mudah-mudah. Ya. Kalau ini berkait dengan agama. Itu termasuk lagi satu lagi. Taat kepada ulil amri, taat kepada pemerintah juga wajib. Bila peraturan itu ditentukan, dikuatkuasakan oleh pemerintah, maka pada ketika itu mesti dipatuhi, mesti diikuti. Jadi banyak perkara lah ya. Ini mudah-mudahan sama-sama mengelakkan diri kita daripada kemudaratan. Karena ini termasuk dalam redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha sehabis mungkin. Kita berusaha sungguh-sungguh. Mudah-mudahan kita dapat hindarkan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita daripada sebarang keburukan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, itu yang berkenaan dengan redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan menyuruh Allah Ta'ala akan dikau dengan mendoa. Bahkan Allah Ta'ala suruh. Apa tadi lah? Allah Ta'ala suruh kita berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah sebut Al-Quran. Perintah atau suruhan kita berdoa. Jadi bukan maksud redha tidak berdoa ni, bukan maksud redha. Orang yang redha, orang yang berdoa. Orang yang redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala ialah orang yang bila sakit dia pergi berubat. Orang yang redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang berusaha menghilangkan kemudaratan. Orang yang berusaha untuk mengelakkan kemudaratan. Ada sebut bab mudarat ni. Dan sebut satu berkenaan dengan merokok. Orang yang merokok. Allah sebut dalam Al-Quran, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Dan janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke arah kebinasaan. Jadi orang yang merokok ni, tak tahulah macam mana, dia berasa macam mana. Dia tak berasa ke dia telah mencampakkan diri dia ke arah kebinasaan. Karena merokok ni berdasarkan kepada kajian kesihatan, membahayakan kesihatan, boleh memudaratkan kesihatan dan boleh membahayakan diri perokok itu sendiri dengan kandungan-kandungan yang berbahaya. Maka bila mana kita mendedahkan, membawa diri kita kepada kebinasaan itu, maka ia satu perkara yang diharamkan, perkara yang salah dari segi agama. Itu satu. Kemudian merokok ini bukan hanya memudaratkan diri dia saja, bahkan juga memudaratkan orang lain. Orang yang hidu wasak, kalau isteri mengandung, orang puan mengandung, hidu wasak yang diisap oleh suami, rokok yang diisap oleh suami, bawa mudarat pada ibu mengandung dan kandungannya, anak-anak dan orang di sekeliling dia, terdedah kepada persekitaran yang tidak baik dengan asap-asap rokok dan seumpama ini membawa kemudaratan. Maka pada ketika itu bukan kata haram kerana mendedahkan diri dia kepada kemudaratan, tetapi haram juga dia telah mendedahkan orang lain kepada kemudaratan. Apa dalil lagi orang yang merokok ni untuk menghalalkan rokok? Apa dalil untuk orang yang merokok ni untuk bagi kata boleh isap rokok? Ada. Mencampakkan diri ke arah kebinasaan, memudaratkan orang lain, itu semua hal. Kemudian berlakunya pembaziran pula. Sekali dua kotak, berpuluh-puluh ringgit, berpuluh-puluh ringgit sehari habis ke merokok sahaja. Isteri suruh beli beras, tak beli. Isteri suruh beli ikan, tak beli. Kalau RM20 tu dia simpan, setahun boleh banyak mana pergi. Boleh simpan banyak mana daripada hasil merokok. Sebab itulah
membazir ini haram juga dalam Islam. Maka banyak dalil yang menunjukkan bahawa kemudaratan dan memudaratkan orang lain dan juga membazir itu membawa kepada pengharaman merokok itu sendiri. Oleh sebab itulah orang yang rada kita dengan Islam, kita ni rada dengan ketentuan Allah, maka jadilah kita ni orang yang sungguh-sungguh berpegang dengan Islam, berpegang dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setengah daripada perhimpunan rada dengan qada itu bahawa menuntut sampai engkau kepada kasihnya dengan mengerjakan segala sababnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. InsyaAllah kita sambung semula di kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertemuan kita pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.